Pendidikan Jasmani tahun 6. Terlebih dahulu kita akan membincangkan tentang halaman 32. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis pada halaman 32. Afiq, Ramu, Dawan dan Albert menyertai permainan balingan bintang dan balingan tepat. Mereka ingin menunjukkan kemahiran balingan tangan lurus. Afiq mahir melakukan balingan tangan lurus mengikut arah jam pada pelbagai kelajuan. Albert pula mahir melakukan balingan tangan lurus lawan arah jam. Kelajuan pergerakan bola ditentukan dengan kadar kelajuan, ayunan atau putaran tangan semasa membaling. Mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangi permainan tersebut. Berdasarkan penyataan yang telah kita baca tadi, perbincangan kita nanti akan fokus kepada balingan tangan lurus mengikut arah jam pada pelbagai kelajuan dan juga balingan tangan lurus lawan arah jam. Sebagai permulaan, kita akan membincangkan tentang situasi permainan yang ditunjukkan pada halaman 32. Berserta dengan gambar tersebut, ada diberi nota guru tentang cara bermain permainan balingan bintang. Seperti yang diberitahu tadi, kita juga akan melihat bagaimana kemahiran balingan tangan lurus lawan jam digunakan dalam permainan ini. Ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang balingan tangan lurus lawan jam. Jom kita baca bagaimana cara bermain permainan balingan bintang. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Yang kedua, tentukan kumpulan pemadang dan kumpulan pemukul. Sebelum kita meneruskan tentang cara bermain permainan ini, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pemukul. Pemukul ialah pasukan penyerang yang akan memukul bola dan mendapatkan bilangan larian yang tinggi. Apakah yang dimaksudkan pula dengan pemadang? Pemadang ialah pasukan yang bertahan dan berusaha mematikan pasukan lawan. Seterusnya, yang ketiga. A1 membaling bola kepada A2. A2 adalah rakan pemadang A1 di mana tugas A2 adalah untuk menangkap bola yang dibaling oleh rakannya. Yang keempat, A memperolehi satu mata jika B gagal memukul bola. Yang kelima, jika berjaya memukul bola, B1 perlu berlari ke skitel. Jika berjaya sampai ke skitel, B memperoleh satu mata. Ini adalah arah larian yang perlu dilakukan oleh B1 sebaik sahaja beliau berjaya memukul bola. Seterusnya, yang keenam. B terkeluar jika 1. Gagal memukul setelah tamat 3 peluang memukul. 2. Bola yang dipukul berjaya disambut A. Dan yang ketiga, A menyentuh skitel sebelum B tiba. Dari keterangan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa B akan terkeluar dengan 3 cara. Yang pertama, sekiranya pemukul gagal memukul sebanyak 3 kali.
Setiap pemukul diberi peluang 3 kali untuk memukul. Jika gagal dalam ketiga-tiga pukulan, mereka akan disingkirkan. Yang kedua, jika pemukul berjaya memukul bola, bola tersebut berjaya disambut oleh pihak pemadang, secara automatik pemukul akan disingkirkan. Manakala yang ketiga tadi mengatakan bahawa pemukul boleh disingkirkan jika pemadang berjaya menyentuh skitter sebelum pemukul B tiba di skitter. Maksudnya, pemadang perlu membawa atau memegang bola yang ditangkap tadi bersama untuk menyentuh skitter. Seterusnya yang ketujuh, tukar peranan apabila semua B berjaya disingkirkan. Dalam permainan ini, sekiranya pasukan pemadang berjaya menyingkirkan pasukan pemukul kesemuanya, maka mereka akan bertukar peranan. Pasukan pemadang akan bertugas atau berperanan sebagai pemukul dan pemukul akan bertugas sebagai pemadang. Yang ke-8, kumpulan yang mengumpul mata tertinggi ialah pemenang. Seterusnya kita akan membincangkan pula tentang situasi permainan yang ditunjukkan pada halaman 33. Kali ini, fokus utama kita adalah kepada kemahiran balingan tangan lurus arah jam. Pembaling hendaklah berdiri dengan keadaan kaki yang bertentangan dengan tangan yang digunakan untuk membaling bola ke hadapan. Lentikkan pergelangan tangan yang memegang bola ke belakang dengan siku berada separas dengan bahu ke arah belakang. Semasa membuat balingan, lepaskan bola dengan pantas. Berat badan hendaklah diubah ke kaki hadapan untuk mengimbang pergerakan tangan. Pergerakan membaling hendaklah diteruskan dengan ikut lajak selepas bola dibaling. Mata hendaklah memandang pergerakan bola ke sasaran. Fasa ini sangat penting untuk menentukan bola dibaling menuju tepat ke sasaran. Sekarang kita akan baca bersama-sama tentang cara bermain permainan balingan tepat. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Yang kedua, tentukan kumpulan pemadang dan kumpulan pemukul. Yang ketiga, A1 membaling bola tepat ke pancang untuk menjatuhkannya. Jika berjaya, pasukan memperoleh 3 mata. Ini adalah pancang yang menjadi sasaran pembaling ketika membaling bola. Sekiranya bola yang dibaling berjaya mengenai pancang, bermaksud pasukannya akan mendapat 3 mata. Seterusnya yang keempat, B1 berdiri di hadapan pancang dan perlu menahan bola supaya tidak terkena pancang. Sekiranya berjaya menahan bola, B1 dan B2 akan lari bertukar tempat dan B pula akan memukul. Ini adalah arah larian yang perlu dilakukan oleh pemukul B1 sekiranya pemukul ini berjaya memukul atau menahan bola daripada terkena pancang. Dan ini pula adalah arah larian oleh rakan pemukulnya B2
mereka akan bertukar posisi. Sebaik saja pemukul B1 berjaya memukul atau menahan bola yang dibaling oleh A1. Yang kelima, B tersingkir jika 1. Bola yang dipukul ditangkap A. Yang kedua, A menyentuhkan bola ke badan B. Dan yang ketiga, A menyentuh pancang sebelum B tiba. Maksudnya, sekiranya bola yang berjaya dipukul oleh pemukul B berjaya ditangkap oleh pasukan pemadang, maka dengan segera mereka menyentuh kepada badan pemukul ataupun menyentuh kepada pancang, maka pemukul akan tersingkir. Yang keenam, berjaya menyingkirkan B, A akan memperoleh 1 mata. Yang ketujuh, tukar peranan jika semua pemukul berjaya disingkirkan. Seperti permainan yang tadi kita bincangkan, peranan pasukan pemadam dan pemukul akan bertukar selepas pemukul kesemuanya berjaya disingkirkan. Dan yang ke-8, pasukan yang memperoleh mata tertinggi ialah pemenang.